Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat pagi kepada adik-adik dan semua penonton di luar sana. Kita bertemu lagi dalam rancangan Minda Juara, Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Untuk hari ini kita akan berkenalan ataupun kita nak mengupas salah satu topik, iaitu membina keyakinan diri di kalangan atlet. Diharap adik-adik semua berada dalam keadaan sihatlah dan terus bersemangat untuk mempelajari teknik-teknik kemahiran psikologi dalam meningkatkan keyakinan diri anda. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keyakinan diri? Kita selalu dengar kan perkataan confident. Okey, confident lah sikit. Janganlah lemah. Kau kena kuat semangat. Itu antara contoh-contohlah kata-kata kadang-kadang jurulatih kita sebut, rakan-rakan sepasukan kita sebut ataupun kita pernah dengar dalam video-video yang kita tonton. Tapi apa yang dimaksudkan dengan keyakinan diri? Keyakinan diri ini kita boleh takrifkan sebagai kepercayaan seseorang terhadap kebolehannya dalam melakukan sesuatu kemahiran ataupun tugasan. Okey, keyakinan diri ataupun kita boleh panggil self confident. Tapi apa yang menyebabkan ataupun apa situasi-situasi yang boleh menyebabkan kadar ataupun tahap keyakinan diri seseorang itu menurun? Ada macam-macam. Okey, ada bermacam-macam punca ataupun sumber ataupun keadaan yang boleh mengakibatkan keyakinan diri seseorang atlet itu menurun, sama ada secara drastik ataupun perlahan-lahan. Okey, kita nak tengok dalam video ni ada beberapa orang atlet akan berkongsi tentang punca-punca ataupun perkara-perkara yang menyebabkan tahap motivasi atau tahap keyakinan diri mereka menurun. Jom kita saksikan. Pertama, saya selalunya terganggu dengan persekitaran disebabkan cuaca, penonton, dan kalau dikira macam cuaca, kita boleh melibatkan dengan cuaca yang panas, angin yang tidak menentu, so ia membuatkan saya mudah untuk kurang fokus dan keyakinan saya akan menurun. Yang kedua, disebabkan saya kurang berkeyakinan dengan teknik yang saya bawa ketika syuting. Disebabkan kita kurang punya fokus, teknik yang patut kita lakukan ketika pertandingan, dia membuatkan kita susah untuk konsisten dalam teknik itu. Okay, yang pertama, bila masa game tu saya tak jadi. Okay, masa performance saya tak sampai ke tahap yang sepatutnya saya main. Itu menyebabkan saya low confident. Yang kedua, bila saya tengok pihak lawan saya terlampau jadi sangat, dia peak. Macam kita rasa macam patutnya bola macam ni dia tak boleh pukul, tiba-tiba boleh pukul tanpa kena bola dia. Contoh bola atas bawah kan, okay, kalau boleh kita akan harap bola dia pergi juga, tapi tak, kita tembak bola kita tanpa diusik bola dia. Itu pun menyebabkan saya macam kenapa banyak luck dekat dia. So confidence saya pun rendah. Dan first, saya low confident sebab banyak fikir bila macam terlampau banyak fikir kenapa tak jadi. So benda tu patutnya kita kena macam tenangkan apa kan, tapi terlampau banyak sangat fikir sampai buat hanya benda yang sama. Kedua, sebab kalau terlampau nervous, sebab jenis bola laju, so bila nervous dia susah nak kawal kelajuan tangan, kelajuan ketepatan tu susah nak kawal. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali dalam rancangan Minda Juara, Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Tadi kita dah berkenalan tentang apa itu keyakinan diri. Dan juga tadi ada rakan-rakan atlet kita dah berkongsi apa yang menjadi punca
kepada penurunan tahap keyakinan diri mereka. Saya percaya anda semua pernah mengalami situasi yang sama seperti mereka alami ataupun akan alami. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita, okey, dalam meningkatkan keyakinan diri andai kata perkara itu terjadi pada masa akan datang ataupun sedang terjadi. Okey, apa cara-cara ataupun strategi-strategi kita yang kita boleh laksanakan atau boleh lakukan untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Okay, yang pertama, self-talk ataupun katakan diri. Ini adalah kerap kali perkataan ataupun teknik yang kerap kali anda dengar ataupun anda dah pelajari sebelum ni. Tapi bagaimana aplikasi katakan diri ataupun self-talk ini dapat membantu meningkatkan keyakinan diri atlet. Yang pertama, bila nak memilih katakan diri yang bersesuaian tu, kita perlu tahu tujuan kita menggunakan katakan diri itu. Yang pertama, adakah ianya bertujuan untuk memberikan motivasi kepada diri kita? Ataupun yang kedua, adakah ia bertujuan untuk memberi arahan kepada kita apa yang kita perlu lakukan? Jadi, keputusan siapa untuk menentukan sama ada saya perlu membuat katakan diri berbentuk motivasi ataupun berbentuk arahan, terpulang kepada anda, terpulang kepada situasi anda ketika itu. Okey, yang pertama, bila kata berbentuk motivasi ni, sebagai contoh, you can do it, aku boleh buat, teruskan, jangan mengalah, jangan give up. Okey, itu semua kata-kata diri berbentuk motivasi untuk kita menaikkan semangat kita, untuk meningkatkan motivasi, untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Tak kala kita sedang dalam keadaan nak mengalah ataupun ketinggalan dengan pihak lawan. Okey, itu tujuan dia. Yang kedua, berbentuk arahan. Sebagai contoh, bila keyakinan diri kita semakin menurun, kita mula lupa kepada apa yang perlu dilakukan ketika itu. Di saat-saat genting dalam perlawanan, kita mula lupa apa yang kemahiran ataupun teknik ataupun taktikal yang jurulatih arahkan kita buat. Disebabkan kita dah ketinggalan dengan pihak lawan. Jadi, katakan diri yang berbentuk arahan ini dapat membantu kita lah. Okey, untuk fokus kepada proses, teknik ataupun kemahiran yang kita perlu lakukan. Jangan fikir tentang keputusan perlawanan, tetapi fikirkan apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita kena gunakanlah kata-katakan diri berbentuk arahan seperti dalam sukan memanah sebagai contoh. Okey, contohlah ini kalau dalam acara memanah kita perlukan pergerakan siku. Okey, ada setengah atlet ataupun pelajar dia selalu lupa tentang teknik asas yang perlu diingati. Contoh siku jaga, tangan jaga. Itu semua kata-kata berbentuk arahan. Okey, kaki lutut perlu bengkokkan lagi sebagai contoh. Okey. Kawal pernafasan. Okey, tarik nafas. Hembus, tarik nafas, hembus. Itu semua kata-katakan diri berbentuk arahan. Okey, bercakap tentang katakan diri, kita ada aktiviti pada hari ini. Okey. Kalau anda ada kertas, apa sajalah, buku ke, kertas ke, okey. Ambil sehelai kertas. Okey, saya nak anda tuliskan apa sahaja kata-kata ataupun perkataan, okey, yang apabila anda pernah gunakan lah. Anda pernah gunakan, jurulatih pernah cakap kepada anda, dan bila anda ataupun anda tidak ada idea tentang apa, okey, pilih satu perkataan yang sangat dekat dengan diri anda yang boleh meningkatkan keyakinan diri anda. Okey, yang boleh meningkatkan keyakinan diri anda. Sebagai contohlah. Okey, sebagai contoh, tulis I can do it. Ikutlah nak guna pen merah ke pen hitam ke boleh. Tulis dalam kertas ataupun buku anda di depan anda, boleh tulis. Okey, tulis. Okey. Dan sekarang saya mahu anda pejamkan mata. Sekarang saya nak anda membayangkan. Okey, cuba bayangkan satu situasi ataupun pengalaman-pengalaman yang lepas dalam pertandingan ataupun apa saja situasi yang anda rasa itulah kejayaan anda yang paling tidak dapat anda lupakan. Tak kisah yang telah lama berlalu ke ataupun baru saja berlaku ke, apa saja kejayaan-kejayaan
apa sahaja prestasi anda yang memuaskan hati anda, yang anda mendapat kepuasan daripada prestasi itu. Okey, saya nak anda bayangkan, boleh letak di tepi sebentar. Okey, saya nak anda membayangkan situasi tersebut. Sambil pejam mata, teruskan pejam mata. Okey, sekarang bayangkan, letakkan dulu di tepi kertas tadi. Okey, sekarang cuba bayangkan. Okey, tarik nafas, hembus. Okey. Okey, dengan perlahan tarik nafas, hembus, lakukan pernafasan dalaman. Okey. Teruskan pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan situasi tadi. Pengalaman atau kejayaan anda. Bayangkan keadaan ketika itu. Situasi ketika itu. Bagaimana perasaan anda ketika itu apabila mendapat kejayaan. Apabila anda berasa puas dengan kejayaan yang anda telah capai itu. Okay, ingat balik saat-saat itu. Ingat balik peristiwa itu. Ingat balik perasaan, emosi gembira ketika itu. Okay, apabila anda dapat rasakan benda tu, sekarang saya nak anda sebut self-talk tadi ataupun katakan diri tadi. Sebut 3 kali dengan kuat. I can do it. I can do it. I can do it. Sebut 3 kali dengan kuat, dengan penuh bersemangat. Sebutkan. Okey, andai katalah bila anda sebut tu, anda dapat rasakan suatu perasaan yang luar biasa ataupun perasaan yang lain. Rasa kadang-kadang orang kata meremang lah. Maknanya, katakan diri itu memang bersesuaian ataupun katakan diri yang boleh membantu meningkatkan keyakinan diri anda. Itu tips dia untuk kita tahu mana katakan diri yang sesuai untuk diguna pakai dan dalam masa yang sama boleh meningkatkan keyakinan diri kita. Teknik yang kedua untuk meningkatkan keyakinan diri adalah membayangkan imej-imej yang positif. Imej-imej yang positif ni macam mana? Apabila kita berada dalam keadaan tekanan ataupun kita ketinggalan dengan pihak lawan ketika pertandingan, okey, ataupun kita mengalami situasi yang sukar ketika latihan. Okey, apa yang kita perlu lakukan untuk meningkatkan balik keyakinan diri kita? Okey, dengan cara membayangkan imej-imej yang positif, gambaran yang positif. Okey, apa gambaran yang positif? Contoh tadi kita dah buat tadi dalam sesi katakan diri kita tadi, membayangkan kejayaan yang lepas, kejayaan-kejayaan yang lalu. Okey, pengalaman-pengalaman yang membanggakan. Okey, itu salah satu imej yang positif. Yang kedua adalah keluarga kita. Kita membayangkan keluarga kita. Kita membayangkan orang-orang yang kita sayang. Di saat kita rasa nak mengalah, di saat kita rasa nak give up ataupun tidak mahu meneruskan perjuangan tadi, kita ingat balik muka-muka keluarga kita. Kita kenang balik rakan-rakan sepasukan kita, jurulatih kita, okey? Jasa yang telah mereka taburkan untuk memastikan kita berada pada tahap sekarang. Okey? Itu adalah imej-imej yang positif yang kita boleh bayangkan. Yang ketiga, bagaimana kita nak meningkatkan keyakinan diri? Adalah melalui memberi konsentrasi ataupun memfokuskan perkara yang di dalam kawalan kita. Okay, apa yang perkara yang dalam kawalan? Perkara dalam kawalan, perkara-perkara yang kita boleh kawal. Sebagai contoh, kita punya kemahiran. Tahap kemahiran kita setakat mana? Tahap penguasaan teknik sukan kita bagaimana? Teknik pernafasan kita, contoh. Komunikasi kita dengan jurulatih, dengan rakan sepasukan. Itu perkara yang kita boleh kawal. Dan perkara yang di luar kawalan adalah seperti penonton. Penonton sekarang bukan kata penonton di depan mata je. Netizen pun perkara di luar kawalan. Biasalah sekarang semua ada social media dan kita tak terlepas untuk melihat komen-komen ataupun post-post dekat social media, okey, tentang prestasi kita, okey, bercakap tentang prestasi kita ataupun benda-benda yang boleh mengganggu fokus kita, okey. Ini semua perkara-perkara di luar kawalan. Sebagai contoh, prestasi pihak lawan. Itu semua adalah contoh-contoh perkara di luar kawalan. Jadi, anda perlu fokus kepada perkara dalam kawalan anda. Teknik pernafasan anda. Apa yang perlu aku lakukan? Apabila aku ketinggalan dengan pihak lawan. Pihak lawan dah leading, aku ketinggalan. Apa aku perlu buat? Aku kena mantapkan aku punya skill.
teknik aku, ikut tactical coach, ingat balik apa yang coach ajar, tactical, strategi, technical, psikologi. Itu semua adalah perkara dalam kawalan. So tadi kita dah lihatlah strategi-strategi meningkatkan keyakinan diri dalam prestasi sukan. Kita berhenti dulu, kita akan jumpa sebentar lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita kembali lagi dalam rancangan Minda Juara Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Tadi kita dah berkongsi, kita dah mengupas tentang teknik-teknik dalam meningkatkan keyakinan diri di kalangan atlet. Kenapa kita perlu meningkat keyakinan diri? Apa yang kita akan dapat? Apa yang adik-adik akan dapat? Apa yang keyakinan diri akan menyumbang kepada prestasi anda di dalam sukan? Okey, antara kepentingan-kepentingan yang kita boleh perolehi ataupun kebaikan-kebaikan, faedah-faedah yang kita boleh dapat daripada tahap keyakinan diri yang optimum ataupun baik ini. Yang pertama, ianya dapat membantu kita untuk mengawal kebimbangan, kebimbangan ketika dalam situasi pertandingan ataupun keadaan-keadaan yang mempunyai tekanan yang tinggi. Okey, sebagai contoh, apabila kita hilang keyakinan diri, kita akan cenderung untuk mengalami fisiologi badan, sintosis fisiologi badan seperti jantung berdebar yang terlalu laju, badan menggigil, tangan berpeluh dan seterusnya. Mulalah pemikiran memikirkan perkara-perkara yang negatif, okey, dan akan menyebabkan kita bertingkah laku negatif dan secara tak langsung dia akan mempengaruhi prestasi kita ketika itu. Jadi apabila tahap keyakinan diri ni semakin tinggi ataupun kita berjaya meningkatkan kembali keyakinan diri kita yang menurun tadi, secara tak langsung dia dapat membantu kita mengawal tahap kebimbangan kita tadi. Daripada memberi kesan yang negatif atau memberi kesan yang memudaratkan kepada prestasi kita ketika itu. Itulah kepentingan atau faedah yang pertama. Yang kedua, apabila tahap keyakinan diri itu berada pada tahap yang baik ataupun optimum, kebolehan kita dalam memperbaiki kesilapan ketika itu dengan kadar segera. Maksudnya apabila kita buat kesilapan ataupun kita dah ketinggalan dengan pihak lawan, kita melakukan sebarang mistake, kelemahan. Jadi bila adanya keyakinan diri yang tinggi ni, dia dapat mengembalikan balik kemampuan kita untuk memperbaiki. Kita akan buat comeback dengan cepat. Tak adalah bila dah lah macam nak kalah je ni, tak payahlah betulkan, habiskan je lah game ni, biarlah lantak lah apa nak jadi. Tu adalah satu situasi yang tidak baik lah. Maksudnya dah nak start mula mengalah. Jadi bila ada keyakinan diri yang tinggi tu, maksudnya keyakinan diri dah kembali, kita akan terus berjuang habis-habisan memperbaiki balik kesilapan tadi dan kita akan melakukan pemulihan pemikiran, pemulihan psikologi dan kita akan teruskan perjuangan kita dalam pertandingan tersebut sehinggalah ke akhir, ke saat akhir tu. Itulah peranan keyakinan diri dalam memperbaiki kesilapan ketika pertandingan dengan kadar segera. Okey, yang terakhir, kepentingan yang ketiga apabila kita melakukan teknik-teknik untuk meningkatkan keyakinan diri ini adalah supaya kita lebih percaya dengan kemahiran ataupun teknik yang kita praktikkan. Kita percaya dengan diri kita, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi bila kita percaya dengan kebolehan diri kita dan seterusnya kita akan bermotivasi ataupun meningkatkan motivasi kita untuk memantapkan lagi prestasi kita dalam latihan ataupun pertandingan. Jadi kita dah lihatlah, itulah kenapa pentingnya keyakinan diri ni. Kenapa adik-adik perlukan teknik-teknik untuk meningkat keyakinan diri ni. Sebab benda ni akan terjadi. Semua atlet akan mengalami situasi di mana akan menyebabkan keyakinan diri dia akan menurun tanpa kita sedar ataupun kita sedar.
Okey, kita dah kongsi dah tadi tentang keyakinan diri, okey, bagaimana cara untuk meningkatkan keyakinan diri ketika berada dalam keadaan genting dan juga kepentingan-kepentingan keyakinan diri. Okey, itu sahaja perkongsian kita untuk topik rancangan Minda Juara kita pada hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi pada episod akan datang dalam rancangan yang sama, Minda Juara, Pemacu Kejayaan Prestasi Sukan. Dengan itu berakhirlah episod kita pada hari ini. Ingat ya adik-adik, seperti biasa, jaga SOP, kekalkan penjarakan sosial dan juga elakkan tempat-tempat yang sesak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Didik TV KPM